Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman untuk pertemuan di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan Alhamdulillah untuk waktu ini kita akan bersama, sebentar saja lagi kita akan bersama Rancangan Ibrah. Iya, Rancangan Ibrah kita akan hadir lagi perkongsian ilmu dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in untuk kita bawakan lagi tajuk kita di bahagian akhir ni. Ya, kisah ujian hari Sabtu atau ahli Sabt. Itulah kenapa hari Sabtu. Dan kalau kita ikut perbincangan kita ini memang dah beberapa minggu, Mona, banyak perkara kita tahu dan Ustaz akan terus merujuk lagi menerusi surah Al-A'raf ayat 163 hingga 168. Dan untuk itu juga kita dengarkan sedikit sedutan rancangan Ibrah yang kita bawakan pada minggu yang lalu. Dan sebenar-benarnya memang Allah Ta'ala perintah semua umat untuk memuliakan hari Jumaat. Tetapi orang mukmin mereka ikut perintah Allah muliakan hari Jumaat. Tapi orang Yahudi ni dia tak suka. Maka dia memilih hari Sabtu untuk dimuliakan. Begitu juga orang Nasara ni pun dia tak suka nak pilih hari Jumaat, dia memilih hari Ahad. Sebab tu Nabi kata orang yang sebelum kita ini mereka telah tersesat tentang nak pilih hari Jumaat tu. Kita orang mukmin memilih hari Jumaat untuk dimuliakan, Yahudi hari Sabtu dan hari Ahad orang Nasara. Jadi apa lagi kita kena buat pada hari Sabtu? Apa yang boleh? Dan bagaimana dengan Jumaat? Apa yang boleh? Dan bincangkan kejap lagi kan, Mona? InsyaAllah. Dan untuk para pendengar, kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM untuk pertanyaan, soalan. Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Iya, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama anda seketika nanti menerusi rancangan Ibrah. Kekal setia bersama kami hanya di IKIM. Jadi awannya agar kita selalu bersama. Andai kau menjadi sang duyung, biar ku jadi karangnya agar kita sentiasa bersua. Andai kau menjadi merpati, biar ku jadi sang bayu agar kita sering bertemu. Andai kau menjadi puisi, biar ku jadi melodi bersama kita bernyanyi. Andai ku menjadi rembulan, sudikah engkau menjadi kejora hingga pagi nanti. Andai esok aku menjadi tanah, jika engkau menjadi bunga menghiasi dadaku. Andai esok aku menjadi tanah, jika engkau menjadi bunga menghiasi dadaku.
menjadi merpati, biar ku jadi sang bayu, agar kita sering bertemu. Andai kau menjadi puisi, biar ku jadi melodi, bersama kita bernyanyi. Andai ku menjadi rembulan, sudikah engkau menjadi kejora hingga pagi nanti? Andai esok aku menjadi tanah, sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku? Andai esok aku menjadi tanah, sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku? Sudikah engkau menjadi bunga menghiasi dadaku? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah? Hal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersoalkan sikap Bani Israel yang tidak mahu menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan keimanan pada Nabi SAW itu merupakan sebahagian daripada syariat Nabi Musa dan Nabi Isa AS, dan juga sekalian para rasul. Satu hari seorang Yahudi nama dia Ka'b al-Ashraf berjumpa dengan Nabi SAW kerana dia sedang bertelagah dengan seorang Nasrani. Dan dia berkata, "Wahai Muhammad, siapakah di antara kami yang lebih berhak dengan Nabi agama Ibrahim alaihissalam?" Jawab Nabi, "Kedua-dua kamu tidak layak dinisbahkan kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam." Jawab Ka'ab, "Kalau begitu kami tak setujulah dengan kau dan menolak keputusanmu." Lalu Allah menurunkan ayat di atas. Allah mempertikaikan kedegilan Bani Israel yang masih enggan menerima dan beriman dengan Nabi SAW. Walaupun mereka telah pun kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dan sedangkan seluruh langit dan bumi tiada pilihan melainkan tunduk menyerah kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada rela ataupun terpaksa. Maka sebagai hamba Allah, marilah kita paksa diri kita untuk taat kepada segala kehendak Allah. Jangan sampai masa kita terpaksa baru hendak taat. Paksalah diri kita untuk beramal ibadah ketika kita sihat. Jangan sampai sakit baru hendak beramal ibadah kerana inginkan kesembuhan. Malulah kita kepada makhluk Allah yang taat sedangkan kita masih leka dan tenggelam dalam maksiat. Janganlah hendak kita di akhirat nanti menyesal kerana tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di destinasi IKIM, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat mendengarkan Radio IKIM dan kita nak teruskan siaran kita petang ini, Mona. Di setiap hari Isnin kita ada rancangan Ibrah, mendengarkan perkongsian kelas kuliah kita ini dengan tetamu
tetamu kita yang dah pun ada di konti mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar hari ini? Alhamdulillah. Syukur Ustaz. Syukur. Terima kasih Kepada Allah. Ustaz hadir sampai untuk sama-sama kita nak teruskan pengajian kita petang ini. Dan kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton di situ, like, share, komen dan juga boleh hantarkan pertanyaan kepada kita. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Yap. Untuk petang ini, Ustaz akan sambung kembali dan untuk bahagian terakhir pada petang ini, kisah ujian hari Sabtu yang merujuk ayat di surah Al-A'raf bermula ayat 163 hingga 168. Allah. Kalau minggu lepas Ustaz ada maklumkan kepada kita kan bagaimana hadis Nabi Allah sendiri kurniakan kepada kita berkat hari Jumaat tu kan Ustaz. Jadi kita nak sambung lagi Ustaz tentang tujuan ataupun ujian di hari Sabtu ni Ustaz. Ya. Untuk mukadimah ni silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, sidang penonton, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah melindungi kita daripada perkara-perkara yang membahayakan kita. Amin ya Allah. Jadi untuk pada petang ini adalah merupakan siri yang terakhir berkaitan dengan kisah satu perkampungan, satu tempat yang berada di pesisiran laut yang mereka diuji oleh Allah dengan larangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi antara ibrah yang besar ataupun ibrah yang kita boleh nampak pada ayat-ayat yang telah disebutkan adalah pada kisah, kalau kita tengok dalam cerita itu, dalam cerita perkampungan tersebut ada satu kumpulan manusia. Kita boleh tengok pada ayat 164. Maknanya ibrah kita pada petang ni kalau tengok pada ayat 164, kita dalam surah Al-A'raf kita akan dapati bahawa dalam ayat tu ada cerita dua grup, ada dua kumpulan, ada dua golongan. Sebenarnya cerita ini dia ada tiga golongan. Golongan pertama, golongan yang mereka memang bertekad nak tangkap juga ikan tersebut. Tapi ada golongan lain, dia tak tangkap ikan tu, tetapi dia tidak menegur orang yang nak menangkap ikan tersebut. Dan ada satu kumpulan pula, mereka ni bagi peringatan, bagi nasihat, bagi mauizah dan sebagainya. Jadi cerita ini sebenarnya pengajaran dia, kalau kita ambil tiga watak ini, ada tak tiga watak ni jika kita pasangkan, kita letakkan ke situasi kita sekarang, ada tak kumpulan-kumpulan manusia yang duduk pada tiga watak? Maksudnya ada watak manusia yang dia melanggar perintah Allah, dia buat benda mungkar. Ada tak watak manusia yang dia tak buat benda mungkar tersebut, tapi dia buat tak tahu je, dia macam dia nak lepas diri dia saja, dia membiarkan, walaupun dia nampak, walaupun dia tahu orang buat benda mungkar, tapi dia biarkan saja. Dan ada satu kumpulan pula, mereka ni berusaha memberikan peringatan. Jadi kita duduk dalam kumpulan yang mana? Kan? Tanya diri kita. Ayat ni Allah nak cerita untuk kita ambil pengajaran. Jadi daripada ayat ini, kita letakkan satu teladan yang besar. Pada petang ini kita punya ibrah kita terus pergi kepada, kita nak memilih kumpulan yang ketiga. Pada ayat 164 itu kumpulan yang mereka ni dah ingatkan selalu dah kawan-kawan dia yang dah bertekad nak tangkap ikan pada hari Sabtu tu. Dan kalau boleh kita jangan jadi kumpulan yang kedua. Kumpulan kedua ni dah lah dia tak tegur kawan dia tangkap ikan hari Sabtu tu. Lepas tu pula dia mempersoalkan tentang kumpulan yang satu lagi yang memberi nasihat tu. Dia cakap apa? Kalau kita percaya 164 ni, Allah menceritakan kepada kita, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qaumallahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadidan. Allah cerita dalam kumpulan tersebut ada satu kumpulan, Allah kata dahlah dia tak nak tegur orang menangkap ikan hari Sabtu tu, sebab itu larangan Allah, benda mungkar lah tu. Kumpulan dia cakap apa? Kau ni
Buat apa kau susah-susah, buat apa nak payah-payah bagikan peringatan kepada mereka nak tangkap ikan hari Sabtu tu. Kan? Biarlah Allah membinasakan mereka ataupun Allah nak azab mereka. Dalam dunia kita sekarang, cuba kita perhatikan. Adakah kita termasuk dalam kumpulan kita tak buat benda mungkar, tapi ada tak kita bagi nasihat? Ada tak kita ambil ruang nak ingatkan orang jangan buat benda mungkar? Ataupun kita jadi kumpulan yang macam ayat tersebut, yang kita marah pula ke orang, yang kita petikai pula kepada orang lain yang nak berikan peringatan. Tetapi marilah sama-sama kita memilih menjadi kumpulan yang ketiga ini, iaitu kumpulan yang mereka memberikan peringatan kepada kawan-kawan dia tak boleh takat ikan hari Sabtu ni, Allah larang benda mungkar. Maka apabila kumpulan yang kedua tadi dia mempertikaikan kumpulan yang menegur ini, maka kumpulan yang menegur ini dia memberikan dua alasan yang besar. Dia kata apa? Dia kata qalu ma'dziratan ila rabbikum. Dia kata yang pertama dia kata qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dia jawab apa? Apabila satu kumpulan yang dah tak tegur, lepas tu tak menyokong pula, kemudian macam tak bersetuju, mempertikaikan pula orang yang selalu bagi nasihat. Lalu kumpulan ketiga dia kata, kami bagi nasihat tu, dia kata sebenarnya adalah supaya kami ada alasan kepada Tuhan kamu. Maksudnya kumpulan yang mencegah benda mungkar ni, dia tegur yang mentakar ikan di Sabtu, dia bagi dua alasan. Alasan pertama dia kata apa? Seolah-olahnya dia kata, nanti kalau ke akhirat, dia kata kami ada alasan, kami ada jawapan dengan Allah. Apa yang kami dah buat semasa kami di dunia. Kami tahu, kami nampak kawan-kawan kami pula tu. Maka kami tegur ni, dia kata, moga-moga Allah, kami ada alasan nak jawab apa kepada Allah. Dan yang kedua dia kata apa? Dia kata, moga-moga kami tegur ni dia jadilah orang bertakwa. Maksudnya dia kata, moga-moga dah tegur ni mereka berubahlah, ataupun mereka tak beranilah untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi kalau kita hayati watak ni macam ada je watak ni sampai ke hari ini. Kan? Ada orang susah payah nak bagi nasihat, nak bagi peringatan, tapi satu kumpulan pula dia menghalang orang memberikan peringatan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada ayat 164 ini, mereka jawab apa tercantik dia jawab. Dia kata apa? Dia jawab, dia kata moga-moga kami ada alasan, kami ada hujah di hadapan Allah. Di sini kita belajar apa? Kita dalam dakwah, kita jangan tengok mereka nak dengar ke tak dengar. Hasil berjaya ke tak berjaya. Ikut tak ikut. Sebab nanti kalau kita baca ayat yang berikutnya, memang terang-terang walaupun dah dibagi peringatan, mereka langgar juga. Tapi bukan sesuatu dakwah, nasihat, peringatan bukan dilihat kepada kejayaan mereka dengar, tetapi kepada apa usaha yang telah dibuat. Itu yang dikata, moga-moga nanti dengan Allah kami ada alasan apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami buat kepada kumpulan yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi itu adalah perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan kisah tersebut, maka kita letakkan satu teladan yang kita akan fokus pada petang ini. Teladannya tentang apa? Marilah sama-sama kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Maksudnya marilah sama-sama kita mengajak manusia yang ada di sekeliling kita untuk melakukan kebaikan, dan kita juga kena berusaha untuk mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Kalau kita laksanakan perkara ini, ada beberapa kelebihan yang kita akan ceritakan, yang insya-Allah jika Allah berikan kesempatan, kita akan cerita ada 14 kepentingan dia kenapa kita perlu buat amar makruf nahi mungkar. Insya-Allah kita akan sambung sebentar lagi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika, akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah
Inspirasi, Inforia, Islami. Semuanya di IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama menerusi rancangan Ibrah dengan tetamu kita masih lagi kekal di konti bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in untuk kita bincangkan hari ini. Tajuk kita Kisah Ujian Hari Sabtu. Kita berada di bahagian yang akhir hari ini, insyaAllah. Ustaz akan simpulkan sebaiknya. Ya, ada 14. Ustaz kata 14 kebaikan, keburukan yang Ustaz nak kongsikan bersama para pendengar pada petang ini. Dan sambungan ini silakan Ustaz. Bismillah, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Moga-moga daripada kisah ini kita menjadi umat yang kita panggil apa? Yang mengambil cakna, yang mengambil perhatian. Apabila kita melihat maksiat berlaku di sekeliling kita, depan mata kita, tak kira di mana, dalam rumah kah, dalam pejabat kah, di mana-mana, jika dia mungkar, maka kita berusaha untuk menjadi kumpulan yang memberikan nasihat. Sebab kita tak nak zaman-zaman akhir-akhir zaman ni orang lebih suka duduk, dia macam dia tak nak ambil kisah apa yang jadi kepada jiran-jiran dia. Jadi orang yang nak diri sendiri je. Maksudnya dia lebih penting pada diri sendiri tanpa dia bercakap, tanpa dia bagi nasihat. Kalau semua rakyat, kalau semua umat Islam ambil bersikap yang sedemikian, maka kita bimbang akan berlaku banyak perkara-perkara yang kita tidak diingini. Kita ambil contoh mudah je. Kalau kita tahu orang tu tak patut SOP depan mata kita, kan? Kalau kita diam, kita biar, mungkin nanti akan memberi kekesan yang buruk. Kan contoh dengan isu COVID yang amat kita bimbang ini. Tapi kalau semua orang duk ingat, kalau kita nampak orang tidak memakai penutup muka dia, kita ingat awak tak pakai penutup muka, awak tak boleh masuk. Jadi ada kesan baik dia. Tapi kalau macam kata biarlah, dia tak nak pakai, sudah. Kalau kita jenis ambil tak tahu, dia ada kesan yang sangat buruk. Bahkan khususnya pula kalau dalam bab-bab agama. Okey, saya akan sebutkan beberapa kesan buruk dia. Bersedia untuk mencatat kerana saya akan sebutkan ayat, saya akan sebutkan surah apa daripada muka surat yang keberapa. Baik, ini adalah untuk saya dan kita semua. Kita kena jadi umat yang mengambil perhatian. Okey, sebab kita punya tema merdeka pun adalah Malaysia prihatin. Sebagai umat Islam kena jadi seorang yang prihatin. Baik, jika kita tidak mengambil kisah apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling sedangkan ia perkara mungkar, yang pertama, kita akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan laknat kita semua. Laknat tu apa? Allah tak akan bagi kita rahmat. Allah jauhkan rahmat dia. Dalil dia Suratul Maidah ayat nombor 78 hingga 79, muka surat 121. Itu dia punya dalil yang pertama. Saya tak bacakan ayat dia, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan ni sebab waktu agak terbatas. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak mahu memberikan nasihat kepada sesama Muslim yang ada sedangkan kita ada kekuasaan, kita boleh bercakap dan sebagainya. Yang kedua, kita bimbangi, kita termasuk dalam kumpulan yang Allah cela, dalam kumpulan yang Allah hina. Allah cela dan Allah hina sebenarnya. Dalil dia apa? Ayat rujukan dia apa? Surah Al-Maidah ayat 63, muka surat 118. Itu kesan buruk yang kedua. Kesan buruk yang ketiga yang kita bimbang sangat sebenarnya adalah kerosakan itu makin bertambah, makin membesar. Kita pun bersetuju sebenarnya sebab kita tahu kalau kita biar orang lain buat salah, orang lain ambil tak kisah, so keburukan akan bertambah buruk. Yang ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat nombor 41, muka surat 408, boleh jumpa surah Ar-Rum ayat nombor 41. Dan yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, jika kita tidak mengambil kisah sedangkan kita ada kemampuan, kita boleh berkata-kata, yang kita bimbangi yang keempat, Allah akan turunkan musibah kepada kita. Allah akan turunkan musibah kepada kita. Dalil dia apa? Ayat rujukannya apa? Adalah Suratul Nahli ayat 112, muka surat 280. Dan yang kelima, ni kita, yang kelima ni salah satu tanda doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, kita meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Lepas tu kita doa-doa, Allah tak makbul doa. Rakyat Malaysia doa, Allah tak makbulkan doa. Umat berdoa, Allah tak makbulkan doa. Sebab apa? Sebab kamu tidak buat amal ma'ruf nahi munkar. Dalil dia apa? Adalah dalil dalam hadis
riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rabbku yang diriku berada di tangannya, iaitu berada di muka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, hendaklah kamu menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar. Nabi kata, atau jika kamu tak melakukannya, hampir sahaja Allah menurunkan siksaannya kepada kamu, kemudian kamu doa kepadanya, namun doa kamu itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah kesan buruk. Orang Islam jadi kemampuan, dia ada kuasa, dia tidak ambil tindakan apa-apa. Seperti mana dalam kisah yang kita baca tadi, walaupun kumpulan yang tidak menegur, dia tidaklah, maksudnya kita kata apa, dia pula mempersoalkan tindakan menegur tadi, Allah tak sebut azab dia apa. Memanglah dalam ayat tu Allah tak sebut azab dia apa. Allah cuma cerita kumpulan yang menegur tu selamat, kumpulan yang langgar itu Allah tukarkan mereka menjadi kera. Tetapi kalau 5 sebab ataupun 5 punca buruk yang telah pun saya kongsikan tadi dengan ayat dia, dengan surah dia, moga-moga kita semua kena ambil cana, kena ambil perhatian. Kita tidak boleh membiarkan umat ini menjadi rosak hanya semata kita malu, hanya semata kita takut. Jadi kita kena ambil perhatian. Marilah sama-sama kita berganding bahu, ya, untuk kita mengajak orang buat kebaikan dan kita mencegah orang daripada melakukan keburukan. Di sebalik itu, kalau orang tanya, kenapa kita perlu buat amar ma'ruf nahi munkar selain untuk mengelak 5 keburukan tadi? Sebenarnya ada beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada kita jika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kelebihan dia yang pertama, kita telah menunaikan tintah dan perintah dari Allah. Itu nombor 1. Surah Ali Imran ayat 104 muka surat 63. Nombor 2, kenapa saya, tuan-tuan dan puan-puan perlu menegur, memberi nasihat kepada orang lain? Yang kedua, ia adalah tugas para Nabi dan Rasul. Kita kata nak dapat syafaat Nabi, kita nak bersama syurga dengan Rasul, tetapi kita tidak tiru watak Nabi dan Rasul. Nak tugas para Nabi dan Rasul, mereka buat amar ma'ruf nahi munkar. Dalil dia apa? Suratul Nahli ayat nombor 36 muka surat 271. Dan yang ketiga, sesiapa yang hari ini dia memang dah buat tindakan tu, dia selalu bagi nasihat, walaupun orang kata dia macam-macam kan, orang kata dia bukan dia teruskan tugasan itu, dia telah meniru salah satu sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-A'raf ayat 157 muka surat 170. Dan yang berikutnya, kenapa kita perlu kempen, kita perlu ajak semua orang supaya sentiasa memberikan nasihat, ajak orang buat kebaikan, cegah orang buat keburukan. Yang keempat, kenapa? Kerana itu merupakan tugas yang terbesar di dalam agama Islam, ataupun tugas yang penting. Kerana ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Hadis ni kalau siapa yang belajar kitab Hadis 40 An-Nawawi, dia boleh jumpa hadis ni pada hadis ke-7. Nabi kata apa dalam hadisnya? Ad-dinun nasihah. Saya ulang 3 kali. Nabi kata agama ni nasihat, agama ni nasihat, agama ni nasihat. Maksudnya kalau tanda kita beragama, kita menganut Islam yang betul, kita kena memberikan nasihat. Lepas tu ditanya, sahabat tanya, untuk siapa nasihat tu? Nabi kata, untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya. Maknanya apa? Agama ni bagi nasihat. Tak kira pemerintah kepada rakyat, rakyat kepada pemerintah, bos kepada anak buah kepada bos dia, suami kepada isteri, isteri kepada suami, ibu bapa kepada anak-anak dia, jiran sesama jiran, kena bagi nasihat. Kerana agama ini terbina di atas dasar nasihat. Dan yang berikutnya, ada lagi dan ni sebab dia banyak lagi. Yang kelima, kenapa kita perlu laksanakan tugas ini seperti mana yang telah dilakukan oleh kumpulan yang menegur kawan-kawannya menangkap ikan hari Sabtu. Kenapa yang kelima? Adalah untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Maksud dia begini, kita tak nak anak kita rosak, kita tak nak umat Islam rosak, kita tak nak orang lain melakukan keburukan. Jadi caranya mudah je, buat amar ma'ruf nahi munkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membuat satu perumpamaan. Ini hadis, tapi Nabi buat satu permisalan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi buat permisalan, ada 2 kumpulan duduk di atas satu kapal.
Ada orang duduk kat atas, ada orang duduk kat bawah. Kapal 2 tingkat. Okey. Orang yang nak ambil air kena naik tingkat atas. Baru boleh ambil air. Jadi orang duduk tingkat bawah, dia nak ambil air, dia kena naik ke atas. Mereka pendaklah asyik naik ke atas nak ambil air. Lepas tu mereka buat cadangan. Yang bawah tu buat cadangan. Dia kata apa? Apa kata? Kita lubang ke je lah kapal ni dekat bawah. Tak payah kita naik ke atas, kita ambil air. Bayangkan kalau orang di atas membiarkan perbuatan orang di bawah mengorek lubang, apa akan jadi pada kapal tu? Permisalan itu ialah kalau kita nampak depan mata kita orang buat mungkar, kita nampak dalam keluarga kita orang buat mungkar, dalam pejabat kita buat mungkar, kalau kita biarlah, nanti yang rosak siapa? Dengan kita sekali karam. Dengan kita nanti akan menjadi rosak. Seperti mana Nabi buat permisalan kisah kapal tersebut. Cantik dan bijaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam buat permisalan. Maklumat lanjut insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pegawai unit integriti dan pematuhan grade N41. Berumur tidak kurang daripada 25 tahun, merupakan pemegang ijazah sarjana muda dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon yang pernah mengikuti kursus Certified Integrity Officer CEIO Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan satu kelebihan. Anda perlu bertanggungjawab kepada pengerusi IKIM. Anda juga perlu menyediakan pelan unit integriti dan pematuhan yang telah dijadualkan. Memastikan tadbir urus terbaik dan berkesan dilaksanakan berdasarkan hak, tanggungjawab dan had yang telah digariskan dalam peraturan di IKIM. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan 5 Oktober 2020. Ayu, masa awak masuk kerja lepas cuti bersari bulan lepas, muka awak pucat. Tapi hari ini nampak berseri, ceria. Apa rahsianya? Saya beranak kecil juga. Syukur ada kawan kenalkan dengan MAB. MAB? Apa tu? Mak Jun Anggun Bistari. Mak Jun Anggun Bistari. Mak Jun istimewa keluaran Zai Primary Resources. Ramuan alami, khazanah alam khusus untuk kesihatan dalaman dan fizikal wanita. Mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. MAB baik dan selamat. Boleh didapati dari pengedar-pengedar sah seluruh Malaysia. Atau hubungi 013-974-9715. Ejen diperlukan. Isteri Anggun, suami terpegun. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Manusia, apabila dia meminta kepada manusia, kadang-kadang orang yang diminta kepadanya itu merasa tidak senang dan kadang-kadang mengundang murkanya. Masalahnya, kenapa kita tidak berfikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita. Tetapi aneh bagi Allah, dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya, nescaya dia akan murka terhadapnya. Kasih Inforia Islami sembunyi di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi menghayati perkongsian bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Al-Bra'in untuk kita bincangkan dengan tajuk kisah ujian hari Sabtu di bahagiannya terakhir ini. Ya, dan untuk waktu ini masih lagi ada beberapa poin-poin yang Ustaz ingin berikan tentang amrul ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Silakan Ustaz. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung ke yang keenam. Kenapa kita perlu memberikan nasihat, melarang orang buat melakukan kemungkaran? Yang keenam adalah untuk menghidupkan hati kita. Maksud dia apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, dia kata apa? Dia kata, binasalah orang yang hatinya tidak tahu mana yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran.
Maksudnya, kita ni, kalau nak tahu hati kita mati tak mati, kalau kita tengok muka depan mata kita, kita buat dono, hati kita tak sakit. Ya. Kan? Kita kata, biarlah hati kita tak geram, tanda hati kita tu mati. Patutnya kita paling lemah sekali hati kita buat apa? Geramnya aku. Kalau ikut aku, kalau aku ada kuasa lah. Kalau aku mampu lah ni kan. Kalau ada hati macam tu pun dah. Kalau ada hati macam tu, maknanya hati kita masih hidup. Tapi iman kita bawah lah. Sebab tingkatan amar ma'ruf nahi munkar ni ada 3 kan. Pertama dengan tangan, Nabi sebut hadis dia. Kalau tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Tapi kalau hati pun buat tak kisah saja, tak sakit hati, tak ada rasa nak marah, maknanya hati itu mati. Seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bermakna iman kita sangat lemah. Jadi sekurang-kurangnya ada apa? Kurang-kurangnya rasa ikutkan nak ganyang je orang tu, contoh hati kan geram, tapi kita tak mampu nak cakap. Kita tak cakap kan sentak pula. Tapi sekurangnya hati tu kena ada, last sekali pada hati. Kan? Cakap geram, bos ni kan aku kena buang kecut pula. Sekurangnya hati, tak apa dah. Macam tu kan? Baik, yang ketujuh, kalau kita buat amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Penyebab Allah tolong kita adalah kita buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Surah Al-Hajj ayat nombor 40 hingga 41. Yang ke-8, orang yang buat amar ma'ruf nahi munkar ini, kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, ia seperti orang yang bersedekah. Bersedekah. Yang ke-9, kalau kita buat amar ma'ruf nahi munkar, kita boleh mengelakkan diri kita daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Anfal ayat nombor 25 muka surat 179. Yang ke-10, apakah kelebihan kita dapat? Allah akan memberikan keselamatan kepada kita, seperti mana kisah yang kita kalau kita baca kisah yang macam ikan tadi tu, yang tangkap ikan tu, pada ayat 165 kita akan jumpa ayat dia yang Allah memberikan keselamatan kepada orang yang menegur itu. Surah Al-A'raf ayat nombor 165. Yang ke-11, kalau nak tahu kita beriman, betul ke kita ni mempunyai ciri-ciri orang yang beriman yang sebenar-benarnya, buat amar ma'ruf nahi munkar. Kerana amar ma'ruf nahi munkar ini, itu tanda orang itu mukmin yang sebenar-benarnya. Boleh rujuk maklumat ini dalam surah Taubah ayat 71 muka surat 198. Dan yang ke-12, tanda umat Islam ini adalah umat yang terbaik, generasi yang terbaik, buat amar ma'ruf nahi munkar. Maklumat ini Allah bagi tahu dalam surah Al-Imran ayat 110 muka surat nombor 64. Dan yang ke-13, dalam banyak-banyak jihad yang paling utama, yang besar juga, apabila kita berkata benar kepada pemerintah yang zalim. Kan? Walaupun pemerintah yang zalim ni, tapi kita berkata benar. Kata Nabi, afdalul jihad. Nabi kata, sebaik-baik jihad kau mengucap perkataan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-14, tuan-tuan dan perempuan, kalau nak Allah hapuskan dosa kita, marilah sama-sama kita buat amar ma'ruf nahi munkar. Kerana Allah boleh menghapuskan dosa kita. Dan yang terakhir sekali, yang ke-15, dalam banyak-banyak mulut kita bercakap, dalam banyak-banyak kita berbicara, tuan-tuan, perkataan apa yang terbaik, bercakap apa yang terbaik, jawapan dia adalah kalau kita ajak orang buat baik, kita larang orang buat mungkar, kita adalah sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik amal. Dalil dia apa? Buka surah Fussilat ayat 33 muka surah 480, Allah mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya daripada seorang yang menyeru kepada Allah. Ayo, mari sama-sama kita menjadi umat Islam yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktikan kita umat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengajak orang buat kebaikan. Dalam masa yang sama, kita mencegah orang buat keburukan. Kalau tak mampu dengan kuasa, dengan tangan, kita buat dengan lidah bercakap. Kalau tak mampu dengan lidah, palinglah sekali hati ini ada rasa sakitnya, ada rasa geramnya, melihat orang buat kemungkaran. Jadi moga-moga kita mendapat
manfaat dan ibrah daripada pengisian kita pada petang ini. Ya. Dan kita mungkin ada waktu mungkin Untuk soalan, ada insyaAllah. kalau ada soalan kita boleh jawab. Iya, ada soalan dari para pendengar di WhatsApp Konti pada waktu ini. Ustaz bertanya, Nora bertanya, dalam Al-Quran Allah banyak menamakan keluarga Imran. Kisah Nabi Musa, Maryam, adakah itu keluarga yang sama? Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya jawapan ini telah kita ulas ketika mana kita mengulas tentang kisah Ibu Musa. Tapi tak apa, jazakillahu khairan katsira kerana bertanya begini. Keluarga Musa berbeza dengan keluarga Maryam. Okey, dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga itu adalah keluarga Maryam. Kenapa orang boleh keliru? Kerana bapa Musa namanya juga Imran dan bapa Maryam juga namanya adalah Imran. Tapi dalam surah Ali Imran, iaitu keluarga Maryam. Siapa dia keluarga Maryam? Keluarga Imran tu. Mak dia yang bernazar maknya yang bernazar. Lepas tu maknanya isteri kepada Imran, maknanya mak Maryam, kemudian Maryam, kemudian kakak Maryam, bukan kakak Maryam, adik-adik dia lelaki namanya Harun, kan? Dan yang berikutnya adalah Isa. Nabi Isa tu di bawah nama keluarga Ali Imran. Tapi kalau keluarga Musa berbeza. Kalau keluarga Musa dalam hadis Nabi, kalau nak tahu bapaknya nama sama macam mana, dalam Al-Quran tak jumpa nama siapa bapa Musa. Tetapi kita boleh jumpa dalam hadis ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa Musa, Nabi kata Musa bin Imran. Jadi keluarga Musa bapaknya juga nama Imran. Maka lelaki, adik-beradik lelaki namanya Harun. Dan juga kakak kepada Musa tu, itulah dalam keluarga Musa. Tapi keluarga Musa, keluarga Imran juga. Keluarga Maryam, keluarga Imran juga. Tetapi dua keluarga Imran yang berbeza. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. So, berikutnya kita ada soalan di WhatsApp kunci kita yang bertanya, Ustaz, zaman sekarang kalau tegur je akan dicop sebagai haters lah, macam baik lah, ahli syurga, jaga family sendiri pula. Okey, jangan sibuk-sibuk, kubur asing-asing lain-lain, macam-macam lagi katanya. Tapi kalau kita puji, kita disanjung, kita tegur, habis family kita dia stalker untuk cari salah kita. Ustaz, kalau kita tegur guna ayat pedas kadang-kadang berjaya memberi kesan, adakah berdosa Ustaz? Lebih lagi untuk ibu ayah yang mungkin tak tunaikan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tujuan agar dia solat, adakah kita derhaka Ustaz? Dan boleh je kita gabung dengan soalan satu lagi dari Sarif Negeri Sembilan, bertanya macam mana kita nak tegur supaya dia tak sentap. Ya, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, soalan yang pertama tadi tu, kalau orang kata sebab kubur kita lain-lain, kita kata kalau kubur kau sama dengan aku, bolehlah aku tolong. Sebab kubur kau beza-beza lah, aku kena tegur tu, betul tak? Faham tak? Kalau kuburnya sama dengan kita, bolehlah kita tolong. Maksudnya begitulah dalam bahasa kasarnya. Bukanlah bahasa kasar. Kadang-kadang orang yang dah degil sangat ni, dah tahap gaban ni, kadang-kadang yang sentap tu kalau bagi kebaikan, itulah hikmah. Sebab Quran kata ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Okey, hikmah ni bukan lembut. Hikmah ni bukan maknanya lembut. Hikmah ni kau bercakap mengikut konteks suasana, mengikut kategori orang. Kan benda mungkar. Okey, so teruskan. Kalau itu yang boleh menyedarkan orang, teruskan. Lepas tu yang kedua tadi, kita dengan mak ayah, kalau kita tegur mak ayah kita kecil hati, tak apa. Kita tak termasuk dalam mendahaka kedua orang tua. Kalau tidak, macam mana Ibrahim, bapak dia ugut lagi, engkau ni kata berhenti aku rejam kau. Betul tak kan? Tak kan, maknanya Ibrahim sendiri berdakwah kepada bapaknya sampai bapaknya sakit hati. Kan, sampai bapaknya ugut dia untuk direjam dia. Maknanya tak salah. Sebab kita buat tegur kerana Allah, cuma dengan bahasa yang sesuai lah. Okey. Kemudian soalan tadi tu tentang ialah amar ma'ruf nahi munkar ni, tuan-tuan, bukan kerja senang. Kena banyak sabar. Sebab ingat pesan Luqman kepada anaknya pada ayat nombor 17. Luqman pesan pada anaknya, ada kata ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dia kata nak engkau dirikan solat, ajak orang buat baik, cegah daripada kemungkaran. Lepas tu hujungnya dia kata apa tau? Wasbir ala ma asabak. Wasbir ala ma asabak. Dia kata apa? Bersabarlah atas segala bencana yang menimpamu. Maknanya nak beritahu apa? Kau buat kerja ma'ruf nahi munkar ni, pasti akan ada haters dia. Pasti orang akan kata engkau, inilah kerja Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti, teruskan berdakwah. Berjaya orang nak ikut, tak ikut, itu nombor 2. Seperti mana kumpulan yang tadi itu. Yang paling penting, nanti di hari akhirat, Allah tanya kita, kita ada kuasa, kita ketua, kita majikan dan sebagainya. Dia tak nak dengar, itu dia dengan Allah. Tetapi kita telah melaksanakan tanggungjawab kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana lelaki itu jawab kepada kumpulan yang satu lagi. Dan akhirnya kumpulan yang tadi, yang degil juga tu, buat-buat sombong, tak nak juga dengar nasihat. Akhirnya Allah tukar mereka menjadi kera yang hina. Tamatlah cerita untuk petang ini. Wallahu ta'ala. InsyaAllah itu dia Mona. Kita dapat makluman dengan persoalannya tadi dan juga 15 poin yang Ustaz sediakan kepada kita tu. Kita ingat sama-sama dan apa yang kita rasa hari ini memang baik, memang betul kita patut sokong, kita sama-sama buat demi mencegah kemungkaran. Masya-Allah. Mona, kita sampai di ujung pertemuannya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah Ustaz kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga anda boleh sama-sama dengarkan semula rancangan Ibrah di situ. Nak ke depan ke belakang nak ambil poin Ustaz tu balik, boleh dengarkan semula, catat, ingat dan amalkan. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Euphoria Islami. Kuala Terengganu 100.2 Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Amboi, nampak lawa lah masjid kita. Warna pun ceria. Pakai cat apa tu Ustaz? Mestilah Bina Pen. Bina Pen? Patutlah nampak bagus sungguh. Memang baguslah. Rumah saya pun guna Bina Pen. Cat luaran syarikat tempatan berkualiti tinggi dan mesra alam. Yang lagi bagusnya, Bina Pen mengamalkan patuh syariah dan diiktiraf oleh SIRIM. Alhamdulillah, diyakini suci. Ya ke? Mana dah dapat tu Ustaz? Layari binapenstore.com atau Facebook Bina Pen. Lani juga saya beli. Terima kasih kepada para pewakaf yang terus setia menyokong Perbadanan Wakaf Selangor. Pewakaf kini lebih mudah dengan aplikasi Snap and Pay. Jangan lupa download aplikasi Snap and Pay, lebih mudah, cepat dan selamat. Layari laman web Perbadanan Wakaf Selangor www.wakafselangor.gov.my. Follow Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 03 5518 8001 untuk info lanjut. 03 5518 8001. Jom berwakaf bersama Perbadanan Wakaf Selangor. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Koko dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempat sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Di sini saya ingin memberi maklum kepada semua pengguna-pengguna jalan raya. Ketika hujan, ramai pemandu-pemandu kita memasangkan hazard light, iaitu keempat-empat lampu isyarat menyala serentak. Hazard light ini atau lampu kecemasan ini hanya digunakan sewaktu kecemasan saja. Keempat-empat signal ini menyala dan kadang-kadang dia mengikori antara grup satu dengan satu, iaitu escort yang digunakan oleh pihak berkuasa. Dan kita tak perlu guna kalau kita memandu. Kalau kita menyalakan lampu hazard light adalah untuk kecemasan waktu kita berhenti di bahu jalan. Bukan sepanjang jalan pasang hazard untuk memaklum orang hari hujan. Tak perlu. Jadi hazard ni bukan digunakan sepanjang masa. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Iman adalah merupakan salah satu rukun agama. Iman yang benar akan mensahihkan ibadah kita. Dengan iman yang teguh, kita tidak akan rasa susah ketika menghadapi dugaan. Bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, menerusi rancangan Imanuna setiap Khamis jam 5 petang hanya di Radio IKIM.
Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan pengumuman waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini, 17 Safar 1442 Hijrah bersamaan 5 Oktober 2020. Kangar Alustar 7.9 malam, Pulau Pinang 7.10, Ipoh 7.8, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.5, Seremban 7.4, Bandar Melaka 7 baru 6.57 petang, Kuantan 7 malam, Kuala Terengganu 6.58 petang, Kota Baharu 7.2 malam, Miri 6.16 petang, Kuching 6.32, Lahad Datu 5.58, Tawau 6.2, Kota Kinabalu 6.8 petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya? Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah, tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu rebut, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Live Bank Muslim Care Malaysia 5644-9081-3882. Layari www.muslimcaremalaysia.my atau hubungi 011-500-500-35. Muslim Care Malaysia Society, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Istana Negara memantau dan memandang serius kenyataan tidak benar beberapa individu kepada pihak media yang menggunakan nama dan gambar yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah serta Istana Negara melalui aplikasi WhatsApp.
Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, pihak Istana Negara memandang serius perbuatan pihak tidak bertanggungjawab yang menggunakan nama atau memabitkan Seri Paduka dan Istana Negara untuk menyebar berita palsu sama ada bagi kepentingan politik atau peribadi. Menurut beliau lagi, Istana Negara tidak akan teragak-agak melaporkan kepada Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tindakan lanjut di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jika perlu. Pada masa sama, Istana Negara menyeru rakyat supaya tidak mudah panik dan percaya dengan berita palsu yang tersebar. 2 buah sekolah di negeri Terengganu ditutup mulai pada hari ini hingga 11 Oktober berikutan terdapat pelajar dan muridnya yang disahkan positif COVID-19. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Salim Abdul Ghani berkata, 2 sekolah berkenaan ialah Sekolah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir di Kuala Nerus. Sebelum itu, saringan COVID-19 akan dilakukan terhadap murid atau guru yang menjadi kontak rapat dengan pesakit COVID-19 di sekolah-sekolah tersebut. Di Melaka pula, kira-kira 100 kaki tangan kompleks Seri Negeri menjalani ujian calitan saringan COVID-19 selepas seorang ahli Dewan Undangan Negeri, ADUN, disahkan positif jangkitan itu pada Rabu lepas. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Hasim Hassan memaklumkan bahawa saringan itu diadakan di Klinik Seri Negeri di Melaka oleh Hospital Pakar Putera Melaka pada Jumaat lepas. Tambah beliau, Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri dan Kediaman Rasmi Ketua Menteri di Seri Bendahara kini sudah kembali beroperasi seperti biasa pada hari ini dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Sementara itu, di Sabah pula, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah mengesyorkan beberapa langkah tegas kepada Majlis Keselamatan Negara